Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mengupas tajuk ataupun hadis yang ke-23, iaitu tajuknya suci adalah sebahagian dari iman. An-nazafatun minal iman ataupun at-tuhuru syatrul iman, pada muka surat yang ke-109. Jadi kita lihat pada matan hadis ini, An Abi Malik Al-Harisi Ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u أو تملان ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها au mubiquha. Daripada Abu Malik Al-Harith bin Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Suci itu adalah sebahagian daripada iman. Bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan. Tamla'ul mizan, tamla'u memenuhi, al-mizan timbangan. Dan bacaan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. As-salatun nur, salat itu adalah nur, cahaya. Sedekah adalah pembela. Was-sadaqatu burhanun, sedekah itu sebagai pembela. Dan Al-Quran menjadi pembela kamu atau musuh kamu. Wal-Qur'ani hujjatan laka au alaika. Itu kalau kita dalam kaedah bahasa Arab, ya, laka dengan alaika itu, sebab laka itu kebaikan, alaika itu perkara yang tidak baik. Laknatullah alaika, kita tak sebut laknatullah laka, ya, lakal hamdu, segala kamu bagi kamu segala pujian. Jadi itu dalam bahasa Arab gitulah lah. Kita tengok ayat itu, kalau alaika maksudnya Allah Ta'ala marah ni, kalau laka, ya, maksudnya dia untuk kebaikan, ayat yang baik-baik lah. Kullu nasu yaghdu baba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Setiap manusia ni bekerja, lalu dia menjual dirinya, kemudian pekerjaan itu dapat menyelamatkannya atau mencelakakannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, apa yang dimaksudkan dengan setiap manusia itu bekerja lalu dia menjual dirinya, kemudian pekerjaan itu dapat menyelamatkannya atau mencelakakannya. Jadi kita tengok perbahasan dia. Hadis riwayat Muslim. Penjelasannya, hadis ini memuatkan salah satu pokok Islam dan memuatkan salah satu daripada kaedah penting Islam dan agama. Adapun yang dimaksudkan dengan perkataan at-tuhur, suci, ialah perbuatan bersuci. Ya. Maksudnya berwudu dan mandi, ya. Terdapat perbezaan pendapat tentang maksud kalimat suci itu sebahagian dari iman, iaitu pahala suci merupakan sebahagian daripada pahala iman. Sedangkan yang lain mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan iman di sini adalah solat. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dalam surah Al-Baqarah ayat 143,
Allah tidak mensia-siakan iman solat kamu. Maksud iman dalam ayat ini konteksnya ialah solat. Taharah atau bersuci merupakan salah satu daripada syarat sah solat. Jadi suci daripada hadas kecil, suci daripada hadas besar. Jadi bersuci merupakan sebahagian pekerjaan solat, dan perkataan syatrun tidaklah mesti bererti betul-betul setengah, sekalipun ada yang berpendapat betul-betul setengah, separuh maksudnya tak. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Sabda Nabi SAW, bacaan ataupun zikir alhamdulillah memenuhi timbangan. Maksudnya besar pahalanya, memenuhi timbangan orang yang mengucapkannya. Dalam Al-Quran dan As-Sunnah diterangkan tentang timbangan amal, berat dan ringannya. Begitu juga sabda Nabi SAW, bacaan subhanallah dan alhamdulillah, keduanya memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Ini kerana besarnya keutamaan ucapan tersebut yang bermaksud menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan dan cacat. Ini pujian bagi Allah. Subhanallah, kita mentakdiskan, mensucikan Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya ini memenuhi timbangan. Sebab tu dia sebut juga zikir yang disukai oleh Allah. Kalimatani khafifatani fil lisan, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang Allah Ta'ala suka, ringan pada lidahnya tapi berat. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah Ta'ala suka dua perkataan ini. Kita selalu sebut. Jadikan dia zikir. Kalau Allah Ta'ala pun suka bila kita amalkan zikir ni, subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim, manusia lagi lah pula. Jadi amalkan. Zikir sebagai apa? Sebab kita nak pahala kita ini memenuhi timbangan itu. Jadi beramal. Sebab apa? Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW. Datang pada imam hadis Sahih Muslim pula tu. Jadi tak payah nak confuse lagi dah. Kemudiannya sabda Nabi SAW, as-salatun nur. Solat itu adalah cahaya. Maksudnya solat itu mencegah perbuatan maksiat. Dia cegah kita daripada perbuatan maksiat. Sebab apa? Maksiat itu adalah zulum. Zulum itu apa? Kegelapan. Jadinya dengan solat tadi, dia bawa cahaya tadi, dia menerangi kegelapan. Yang kita duk mari ke masjid ni, duk semayang, duk dengar kuliah, tak? Bukan sebab kita nak jadi ustaz pun. Bukan sebab jadi ustazah. Kita dah ajar mari masjid dengar kuliah tiap malam, jaga semayang fardhu lima waktu, tak? Bukan sebab nak jadi ustaz, jadi ustazah. Tetapi sebab kita nak mengurangkan kejahilan yang ada dalam diri kita. Itu yang bakal mari. Sebab nak kurangkan kejahilan. Sebab dalam diri kita memang ada pun. Sebab tak kerja agama, jauh pada agama, tak? Makanya kita nak kurangkan, nak kecilkan persentage kejahilan kita. Sebab tu mari nak belajar agama ni, mari dengar kuliah, mari jaga sembahyang. Bukannya keluar masjid di ustaz selalu, tak? Nak jadi ustaz ni ada proses dia lah, ada disiplin dia. Tapi sekurang-kurangnya kita datang rumah Allah, duduk iktikaf, dengar kuliah-kuliah ni, sebab kurang-kurangnya kita punya kejahilan tu makin lama makin mengecil peratusan dia. Baru kita tahu, patutlah dulu aku duk buat benda ni. Ustaz dah sebut benda ni tak boleh buat. Tak boleh buat dah. Alhamdulillah, dah kuranglah satu kejahilan. Dengar kuliah ustaz lain pula, cerita dalam bidang lain pula.
Dengar lagi, uish, ya Allah, ini pun aku buat juga. Nasib baiklah, aku dengar kuliah ni, alhamdulillah tak buat dah lepas ni. Kurang lagi kejahilan. Itulah tujuannya pun. Ya, bukan kita dah dengar kuliah ada malah 5 orang ustaz, 10 orang ustaz. Dalam hujung tahun jadi ustazah lalu, jadi ustaz lalu tidak. Kurang-kurangnya kejahilan kita tu makin lama makin mengecil peratusan dia. Itu tujuan dia. Samalah seperti dengan solat. Sebab solat itu inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu menjauhkan kamu, mencegah kamu daripada melakukan kerosakan dan juga kemungkaran. Dua benda ni merosakkan, iaitu kita berkaitan dengan apa? Benda kita merosakkan ni menyusahkan orang lain lah. Kemungkaran, maksiat yang kita lakukan. Jadi bila orang yang solat ini, Allah Ta'ala akan jaga dia lah daripada dia melakukan kerosakan dan kemungkaran. Kalau dia buat juga, bukan bermakna solat itu salah. Dia kena muhasabah diri dia balik. Apa sebab? Aku ni semayang rajin, datang dengar rajin, berkuliah rajin, tapi masih lagi buat maksiat. Lidah masih lagi tak dapat nak jaga. Masih lagi duk senang-senang je mengatur orang sana, mengatur orang sini. Apa sebab apa masalah aku ni? Bukan sebab salah solat. Kita cek adalah benda kekurangan dari kita tadi. Sebab tu sabda Nabi SAW, solat itu adalah nur. Maksudnya ialah solat itu mencegah perbuatan maksiat, menghalang perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, serta menunjukkan ke jalan yang benar. Sebagaimana cahaya yang dijadikan orang sebagai penunjuk jalan. Kita memang memerlukan cahaya, terutamanya pada waktu malam. Sebab nak tengok, bila ada cahaya ini, maka teranglah. Bagi kita dapat tengok yang mana satu perkara ataupun perkara benda-benda yang memudaratkan atau mana satu benda-benda yang dapat memberi manfaat. Sebab tu bila mana di akhir zaman, manusia ni, dia berada dalam kegelapan. Bukan tempat elektrik, ada tak? Sekarang ni siap guna cahaya solar lagi kan. Lampu solar, itu bukan masalah. Isunya ialah bila mana manusia ni berada dalam kegelapan agamanya sendiri. Gelap. Gelap. Dia tak dapat membezakan yang mana satu yang hak, yang mana satu yang batil. Ini ya. Dan dengar-dengar macam betul, tapi tak betul lah. Dengar macam tak betul, tapi betul punya. Ya. Jadi itulah, banyakkan doa dan tuan nak. Allahumma arina haqqa haqqan warna tiba'ah wa arina batila batila warna shinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran supaya kami dapat mengikutinya, kebenaran tersebut. Dan perlihatkanlah kami perkara yang batil itu sebagai kebatilan supaya kami dapat menjauhkannya. Itulah kita doa selalu. Ya. Sebahagian yang lain berpendapat bahawa yang dimaksudkan solat itu kelak akan menjadi penunjuk jalan bagi pelakunya di hari kiamat. Ya, ini solat, dia akan dicahaya. Ya, orang yang solat itu wajahnya bercahaya. Orang yang umat Rasulullah ini dia ada cahaya pada muka dia. Ya, sebab apa? Kesan daripada wuduk yang dia ambil. Ya, dia akan jadi cahaya nanti. Sedangkan sebahagian yang lain lagi berpendapat bahawa solat seseorang kelak akan menjadi cahaya yang memancar di wajahnya di hari kiamat. Dan ketika di dunia menjadikan wajah pelakunya cemerlang. Yang mana hal ini tidak diperolehi orang-orang yang tidak solat. Wallahu a'lam. Ya. Tapi begitulah, kalau orang yang tak solat ini, ya wajahnya itu agak suram. Sebab apa? Sebab Allah tak campakkan ketenangan dalam hati dia. Walaupun dia orang yang berada, orang yang ada-ada ataupun orang yang bisya-bisya saja pun, kan, jadi orang tak sembahyang ini. Sebab kita fitrah manusia ni memang sifatnya begitu. Fitrah manusia ini, dia memang memerlukan Tuhan. Memerlukan Tuhan kan? Ada pada setiap orang, jiwa orang tak? Bertuhan. Sebab apa? Sebab
dia memerlukan sesuatu petunjuk. Sebab tu orang etis pun, kalau mereka ini tercampak di tengah-tengah lautan dengan perahu yang kecil, ada sebatang pendayung je pun, dia tetap mengharapkan ada keajaiban. Dia tak percaya Tuhan pun. I don't believe in God, dia kata lah tak. Dia tak percaya Tuhan. Tapi kalau dalam keadaan dia sesak, dia terkurung satu tempat, ataupun dia berada di tengah lautan, dia tetap mengharapkan keajaiban. Sesuatu benda lain yang mana mustahil manusia boleh tolong lah. Ya, mengharapkan keajaiban di luar daripada kemampuan manusia. Itu sifat manusia. Walaupun dia tak sebut yang dia nak tolong, minta tolong dia Tuhan tak. Tapi dia tetap mengharapkan ada satu kuasa lain. Ya. Itulah fitrah manusia demikian. Tambah kita pula, orang Islam ni memang dah diberi petunjuk dah lah. Tak ada masalah dah lah. La ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah dah. Kan? Mentauhidkan Allah SWT. Cuma nak ikut perintah je lah. Tauhid insya-Allah lah. Boleh dah, selamat dah. Tentang sabda Nabi SAW, as-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah pembela. Pengarang kitab At-Tajrid mengatakan maksudnya ialah sedekah ni tadi, ya, dia akan memerlukan pembelaan dari sedekah ataupun zakatnya itu. Ya, seorang yang mana tidak wajib bagi dia zakat sebab at-tafatul haul dan juga nisab tadi, maka banyakkanlah dia bersedekah. Ya, banyakkan dia bersedekah. Kadang-kadang bila dia sedekah itu lebih besar daripada kadar zakat yang dia perlu bayar. Cuma sebab dia masalah sebab tak cukup haul dengan nisab dia je. So dia tak layak tak? Tapi dengan dia bersedekah tadi kadang lebih besar lagi apa yang dia bayar tak? Itu kata tadi, ya. Besarnya fadilat bersedekah, zakatnya tadi tak? So bagaimana dia memerlukan pembelaan, ya? Sedekah itu sebagai pembela. Sebagaimana dia memerlukan pembelaan dengan berbagai bukti-bukti yang dapat menyelamatkannya dari hukuman. Maksudnya Al-Burhan ini dia sebagai pembela kita di hadapan Allah. Sebab apa? Dengan bersedekah tadi kita dapat mengembangkan ibadah kita, pahala kita dengan cepat. Ya. Dan kita dapat luaskan lagi pahala kita tadi. Ya. Kita berwakafkan tak banyak pun, sekaki je pun kita beli untuk buat bina masjid. Kan? Katakanlah setapak ni, satu tapak harga dia RM10. Belilah 10 tapak RM1 je pun. Nah, macam mana dia dapat? Tetapinya, selagi mana masjid tu diguna pakai orang, lagi itulah pahala tu masuk dalam akaun dia. Itu kata besarnya sedekah tadi. Kalau kita solat tadi untuk diri kita, ya, solat untuk diri kita. Sebab dia ibadah personal, individu kan. Jadi solat itu terutamanya yang fardu lah. Itu sebagai pelepas kita daripada siksaan api neraka. Solat fardu 5 waktu tadi menjamin rezeki kita, keberkatan hidup kita. Itu yang penting lah. Sebab as-salatu miftahul jannah. Sebab apa? Semayang itu, solat itu adalah, ya, kunci kepada syurga. Jadinya sedekah tadi sebagai burhan, pembela kita. Seolah-olah seseorang jika kelak di hari kiamat diminta pertanggungjawaban dalam membelanjakan hartanya, maka sedekahnya, zakatnya dapat menjadi pembela bagi dirinya dalam memberi jawapan. Misalnya dia berkata, aku gunakan hartaku untuk membayar zakat, aku gunakan hartaku untuk bersedekah. Sebab tidak berganjak kaki anak Adam ini, sehinggalah dia ditanya dengan 4 soalan. Ya, antaranya yang ditanya ialah, ya, nikmat umur yang diberi, apa kau buat dengan umur yang kau bagi ni? Allah Ta'ala, ya. Yang keduanya ditanya juga, ya, tentang apa, rezeki tadi lah. Yang ni lah, buat tadi, rezeki yang diberi. Apa kau buat dengan rezeki yang kan? Dengan dia bekerja dapat gaji tadi tu, kau buat apa dengan duit ni? Kau berniaga dapat untung, kau buat apa dengan duit ni? Ya? Dia tanya lagi tentang ilmu yang dia dapat, apa kau buat? Ya? Apa yang kau buat? Disebarkan ke, amal ke tidak ke, ataupun simpan dalam ijazah je lah.
buat kenangan tak. Kemudian ditanya lagi tak, ya, tentang apa? Umur, kemudian nikmat ilmu, harta dan juga kesihatan. Kan? Apa kau buat dengan benda-benda ni? Ni ditanya nanti. Jadi kurang-kurangnya bila Allah Ta'ala tanya pada kita rezeki yang Allah Ta'ala bagi itu apa kita buat? Dia, ya Allah, aku gunakan nikmat rezeki yang kau bagi tadi. Aku bersedekah, ya Allah. Aku bayar zakat, ya Allah. Nampak ada selamat dekat situ. Ya. Pendapat yang lain mengatakan bahawa maksudnya tadi ialah sedekah, zakatnya menjadi bukti keimanan pelakunya. Ini kerana orang munafik tidak mahu mengeluarkan zakat kerana tidak meyakininya. Barang siapa yang mengeluarkan zakat itu menunjukkan kekuatan imannya. Wallahu a'lam. Betul lah tu. Ya, bila mana golongan yang ditentang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kan, golongan-golongan yang ridah, yang murtad. Kenapa jadi murtad? Ya, sebab mereka telah mengingkari rukun Islam. Ya. Kami boleh semayang, kami boleh puasa, tak ada masalah. Cuma kami tak nak bayar zakat je. Sebab zakat ni hanya dibayar ketika Rasulullah hidup. Sekarang Rasulullah dah wafat, jadi tak bayar. Kami tak nak bayar zakat lagi dah. Tapi semayang kami buat. Puasa yang buat, haji yang buat, tak ada masalah. Rukun Islam yang buat. Tapi ini yang kami tak mahu buat. Kan? Sebab tu saya bakal terus ambil tindakan memerangi golongan ini. Terus perangi tu. Macam berperang dengan tentera Ahzab lah. Macam berperang dengan tentera musyrikin Mekah. Berperang terus. Isytihar perang. Betul ada beberapa orang sahabat tak setuju lah dengan tindakan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar tanya Abu Bakar, kenapa nak mesti perangi mereka? Sedangkan mereka masih Islam lagi. Mereka cuma tak nak puas, tak nak bayar zakat je. Yang lain orang nak buat. Tak? Apa masalah bila nak berperang, macam berperang dengan orang musyrikin Quraisy pula ni. Dia nak bayar zakat je pun, satu je. Yang lain dia nak buat, takkan sampai macam perang. Tapi apa kata Abu Bakar tak? Mafhum dia tak? Sebab dia dah usik pillars of Islam. Dia cakap orang putih lah, dia cakap Arab. Kan? Sebab dia usik dah tiang-tiang agama. Rukun Islam tu tiang agama. Dia usik lah. Memang betul. Hari ini dia tak nak bayar zakat, kita ambil tolak ansur, tak samuh lah. Bertoleransi tak apa. Ya, yang penting kau jaga yang lain. Kata hari esok, keturunan dia ke orang lain pula, kami tak nak puasa, tapi kami akan pergi haji, kami akan sembahyang, kami akan semua. Tak? Sebab tu tak boleh buka ruang. Tak boleh buka ruang. Kau dah sentuh tiang agama, makanya diperangi mereka. Kan, sebab itu tak boleh bagi muka. Walaupun mereka juga ada hujah dan juga dalil mereka, iaitu mereka tak nak bayar zakat bukan sebab apa? Sebab Rasulullah dah wafat. Kalau Rasulullah hidup, memang kami akan bayar. Sebab bayar zakat pada Rasulullah. Dia tak nak bayar zakat pada orang lain. Tak boleh. Ya, tak boleh begitu. Sebab dia dah usik rukun Islam. Kemudian sabda Nabi lagi, sabar adalah cahaya. Maksudnya sabar itu sifat yang terpuji dalam agama, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan dan dalam menjauhi kemaksiatan. Itu sabar ni dia ada dua. Pertama, sabar dalam menjalani ketaatan. InsyaAllah lah kita sabar lah tu. Boleh tahan dulu isyak, boleh datang sembahyang, sabar. Kan? Tapi sabar dalam menjauhi kemaksiatan ni kadang-kadang susah orang cakap. Terutamanya dalam bab dosa lidah ni tak. Nak mengata ke orang kadang-kadang susah. Kita pun juga tak. Sebab apa, tak puas hati tengok kan. Cakap. Ya, mengumpat. Kan? Dan bila dah mengumpat, dia masukkan ajinomoto. Fitnah pula jadi. Itu jadi masalah besar. Kan? Manusia ni dalam bab dia mensabar ni tak apa lagi dia taat. Ya. Tapi dalam bab kemaksiatan ini kadang-kadang dia tak sedar. Dia memang tak buat dosa-dosa besar.
Ya, memang dia tak mencuri, dia tak merompak, tak berjudi, tak minum arak. Tahu, setan pun tahu, iblis pun tahu benda ni. Ini orang rajin pergi masjid. Aku suruh dia minum arak, tobat dia tak akan minumnya. Kalau aku suruh dia pergi berjudi, dia takkan berjudinya. Ini orang masjid ni kot. Takkan nak buat benda-benda macam tu kan. Tapi dalam bab mengumpat, dalam bab memfitnah, dalam bab su'uzon, bersangka buruk, dalam bab syubhah, ini orang masjid pun boleh makan. Jadi dia tackle kat situ lah. Kan? Dia tahu dah, ini orang masjid, kalau aku nak paksa suruh buat dosa besar, taubat dia tak buat. So, aku bagi dia buat dosa cara lain lah. Mengumpat, dosa kecil. Tapi dah masuk fitnah, dosa besar. Kan? Jadi itu benda-benda macam ni. Jadi kita kena fikirlah, iblis syaitan tu bukannya bodoh, memang cerdik, makhluk yang cerdik. Sebab tu boleh tahan tu. Ya, sampaikan bar shisha pun terjerumus masuk dalam neraka, padahal dia ahli abid, seorang ahli ibadah tu. Kan? Bala'am bin Ba'urah, ulama orang alim pendek di zaman Bani Israel. Dia punya kehebatan Bala'am bin Ba'urah ni boleh lihat penduduk langit tu. Mana ada manusia lain boleh tengok penduduk langit. Dia seorang dapat tengok. Relax tengok malaikat apa semua terbang lah. Kita tengok juga lah, nampak dah burung, kapal terbang, helikopter boleh lah. Tapi dia dapat penduduk langit tu. Bal'am bin Ba'urah disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah boleh baca. Kan ini. Ya. Memang dia tak, memang orang kata apa? Orang-orang macam ni dia memang tak buat maksiat minum arak apa semua. Ya, kalau orang alim, syaitan iblis akan tipu dia dengan ilmunya. Kalau orang abid, syaitan iblis akan tipu dengan kehebatan ibadahnya. Kalau orang yang zuhud, dia akan ditipu dengan kezuhudannya. Tapi kalau orang yang bertakwa, tak dapatlah syaitan iblis nak hasut, nak bodoh, tak boleh. Sebab tu kalau orang alim, kalau dia bertakwa, syurga bagi dia. Orang abid, dia bertakwa, syurga bagi dia. Orang yang zuhud, bertakwa, syurga bagi dia. Sebab apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia si Allah ialah orang yang bertakwa. Allah tak sebut pun orang alim, abid, zuhud, orang haji sedekah, tak sebut tak. Kalau seorang tu bersedekah, bertakwa, insya-Allah syurga. Sebab tu nak letakkan diri kita yang kita duduk rajin mari masjid, rajin dengan kuliah, rajin yang semayang. Sebab pertama tadi sebut nak kurangkan kita punya kejahilan. Bila kita yang persentase kejahilan kita dah kurang, insya-Allah akan lahir sifat takwa dalam hati kita. Bila dah lahir sifat takwa ini, ada rendah diri, rasa diri kedai di hadapan Allah. Beribadah ni rasa, ya Allah kau terima ke tidak semayang pun, ya Allah. Ada rasanya tu insya-Allah lah. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah engkau kekalkanlah hidayah dalam diri aku, ya Allah. Jangan kau cabut hidayah lagi, ya Allah. Kau dah bagi aku benda baik ni, ya Allah. Kau bagi aku orang yang istiqamah datang rumahmu, ya Allah. Duduk dalam majlis ilmu, ya Allah. Kau bagi aku konsisten, ya Allah, sampai aku mati. Cukuplah. Ya Allah, kau bagi aku nikmat sihat supaya aku dapat berulang alik. Rumah masjid, rumah masjid, rumah masjid. Itu je aku nak, ya Allah. Kau bagilah aku kesihatan, ya Allah. Itu kita minta. Sebab nak jadi hamba Allah yang bertakwa. Sebab tu takwa ini bukan semua orang dapat. Betul-betul minta, betul-betul jaga, insya-Allah dapat. Sebab jangan tertipu. Jangan tertipu dengan ilmu, tertipu dengan ibadat, tertipu dengan zuhud. Demikian juga sabar menghadapi hal yang tidak disenangi di dunia ini. Maksudnya sabar itu sifat terpuji yang selalu membuat pelakunya memperolehi petunjuk untuk mendapatkan kebenaran. Ibrahim Al-Khawas berkata, sabar itu teguh berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada yang berkata sabar itu teguh menghadapi segala macam cubaan dengan sikap dan perilaku yang baik. Ini kata Ibrahim Khawas tadi. Sabar itu berpegang kepada
kita bersabar dalam kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ya, perintah daripada Quran, apa yang dikatakan oleh sunnah Nabi SAW, itu yang kita ikut. Sebab kita yakin bahawasanya inilah jalan yang selamat bagi kita. Dia tak ada jalan lain lah. Ya, walaupun semua hukum vertikal budak, ya, ijma' ulama itu mesti mengikuti kehendak Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebab tu ulama diberi gelaran Al-Ulama'u warasatul anbiya. Ulama ini dia pewaris kepada Nabi. Kalau dia ikut apa yang Nabi bawa. Sebab Nabi wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukanlah Muhammad itu bercakap untuk hawa nafsunya, tetapinya ya dengan apa yang diwahyukan kepadanya itu yang Allah cakap. Begitu jugalah orang alim yang digelar sebagai ulama tadi. Dia bercakap mesti berlandaskan kepada nas Al-Quran dan juga hadis. Dia bukan mengikut selera dia. Dia bukan memberikan hukum, mengeluarkan fatwa ataupun apa saja bentuk ya pandangan yang kontra dengan kehendak Al-Quran dan juga hadis. Ini yang dia salah tanya pada Muaz bin Jabal. Kaifa tahkum ya Muaz? Bagaimana kamu berhukum nanti ya Muaz? Ketika mana Muaz diutuskan ke Yaman sebagai duta Nabi SAW kan? Kaifa tahkum? Aku akan berhukum dengan kitabullah. Fa in lam tajid, kalau kau tak dapat dalam Quran, maka dia aku akan hukum dengan sunnah Nabi SAW. Kalau dalam itu sunnah pun tak ada, maka aku akan berijtihad. Ni ijtihad ni nak bagi tahu ni. Ijtihad itu bukan suka-suki bercakap. Bukan suka-suka dia keluarkan hukum, tak. Refer Quran, refer pada hadis. Ada benda yang tak ada. Tak, ada tak ada. Kalau benda tu ada, just ambil sajalah. Kalau tak ada, bagaimana ni? Tamu kita akhir zaman hari ni, tak. Masalah fiqah hari ni. Ya, banyak menggunakan pada fatwa-fatwa. Tapi fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu bukan ikut kehendak selera, bukan. Tetap merujuk kepada Quran juga sunnah. Ini kata tadi, selamatlah orang macam ni. Seperti mana Ibrahim Khawah berkata tak? Abu Ali Ad-Daqqa berkata, sabar itu sikap tidak mencela takdir. Hujan sikit dah merungu, hujan pula, aku baru je basuh kain. Hujan pula. Dia nak marah kat hujan ke dia nak marah dekat pencipta hujan? Ya. Dia nak marah kat siapa sama ni? Tapi dia berkiah lah. Takkan nak sebut, apalah Allah ni turunkan hujan pula. Aku tengah basuh kain ni apa kan? Apalah Allah ni. Nak turun hujan, turunlah waktu lain kan? Dia tak kata macam tu. Dia pun berkiah jugalah. Marahkan hujan. Kan? Tapi secara tak langsungnya, dia nak beritahu Allah salah hari. Hujan turunlah hari lain. Hari ni hari Minggu, orang ramai basuh kain kan? Hujan pula. Hari-hari lain masuk turunlah, apa masalahnya kan? Itu kita kata. Akan tetapi sekadar menyatakan keluhan ketika menghadapi cubaan tidaklah dikatakan menyalahi sifat sabar. Allah berfirman tentang kes Nabi Ayub AS. Nabi Ayub kan sakit. Sakitnya itu bukannya sakit macam biasa-biasa, sakit yang tak boleh bangun, tak boleh buat apa benda, dah terbaring macam tu je. Ya. Apa maksudnya? Dalam surah Sad ayat yang ke-44. Sungguh kami mendapati dia, Ayub, seorang yang sabar, hamba yang sangat baik dan orang yang taat kepada Tuhannya. Padahal Nabi Ayub pernah mengeluh dengan berkata, ya Tuhanku, ya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Itu dia mengadu pada Allah. Ya Allah, aku sakit ya Allah. Dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang antara semua penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Engkau lah Tuhan yang Maha Penyayang di atas semua yang menyayang. Surah Al-Anbiya 83 tak? Kan? Maka atas sebab itu maka Allah Ta'ala makbulkan perintah Nabi Ayub. Maka Allah Ta'ala dipendekkan cerita, makanya Allah Ta'ala gandakan semula nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Ayub sebelum dia sakit. Ya.
Kalau contoh, kalau sebelum biaya sakit, katakanlah anak 40 orang, 50 orang. Bila dia sembuh, anak ganda terus satu orang. Kan? Harta-hartanya berganda-ganda tu. Kalau sebelum dia sakit dulu, dia ada tanah 1 ekar. Ya? Lepas sembuh sakit ini, 200 ekar digandakan lagi. Contoh. Kan? Allah gandakan atas sebab kesabarannya tadi. Sabda Nabi SAW yang tadi, ya, Al-Quran tu tadi, Al-Quran hujatan laka la hujatan alaika. Sabda Nabi SAW, Al-Quran menjadi pembela kamu atau musuh kamu. Macam mana Al-Quran jadi musuh kita pula dan kita baca dia tak? Maksudnya jelas, iaitu bermanfaat jika kamu baca dan kamu amalkan. Tetapi jika tidak, akan menjadi musuh kamu. Dia pula akan menjadi pendakwa raya kita. Kita selalu berdoa, Allahumma ja'alna Qur'anan hujjatan lana la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai peguam bela kami, bukan pendakwa raya kami, ya Allah. Sebab apa? Sebab Quran akan dakwa kita kalau kita tak baca. Akan dakwa kita, kau baca pula, tak amal langsung dalam ni, tak ada tadabbur langsung, kena juga. Sebab Quran dengan kita tuan-tuan, very relate lah, memang ada kaitan langsung. Sebab ini bukan macam kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Taurat, kitab Injil ni bagi agama Yahudi Nasrani hanya untuk pendeta dia je. Dengan dia punya rahib je. Dia orang yang layak bercakap bagi tak? Tak. Betul, Islam ni dia buang tembok ini. No. Quran ni untuk semua orang. Semua orang kena baca Quran. Semua orang kena belajar Quran. Semua orang kena hafal. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Maksudnya semua orang boleh faqih. Bukan alim, faqih dalam ilmu agama. Faqih itu apa? Faham. Dia boleh memahami agama. Orang yang faham agama, kan? Dia faham tentang kepentingan agama. Dia tahu kalau dengar azan, sepatutnya aku berada di mana. Dia tahu, tak payah kita ajar lagi dah. Ni dah maghrib, budak-budak boleh lah. Hambat dengan rotan, kau tak pernah tahu maghrib, tak kerti-kerti nak balik rumah. Itu budak-budak. Tapi kita yang dah tua tu ni, dengar azan dah tahu lah. Sepatutnya di mana aku berada sekarang. Adakah masih lagi tengah halau kambing, tengah siram pokok, tengah basuh kereta, tengah betulkan kipas lagi. Di mana patutnya aku berada? Di masjid kan? Okey, kau dah tahu. Oh ya. Ni kita nak orang yang faham agama. Jadi, ya, sabda Nabi SAW juga, setiap manusia bekerja, lalu dia menjual dirinya, kemudian pekerjaan itu dapat menyelamatkannya atau mencelakakannya. Lebih kurang Quran juga tadi lah. Kan? Gunakan Quran untuk kepentingan diri kena. Tapi kalau gunakan Quran untuk sampaikan sebarkan kebaikan, insyaAllah selamatlah. Jadinya, maksudnya setiap orang bekerja untuk diri dia. Ada orang yang menjual dirinya kepada Allah dengan berbuat ketaatan kepadanya sehingga dirinya selamat dari azab. Ini maksud menjual diri tadi tu. Bukan menjual diri maksud yang lain. Seperti Allah firmankan, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka sehingga mereka mendapatkan syurga. Allah telah beli. Bila kita bersedekah ini tak, banyakkan bersedekah harta yang tersedekahkan ini, Allah telah beli. Ya, bila kita ni seorang yang rajin, seorang yang tak minta Allah ni, Allah beli jiwa kita. Ya, belum cerita pergi jihad lagi tuan. Ada orang yang menjual dirinya kepada syaitan dan hawa nafsunya dengan mengikuti bisikan-bisikan syaitan tadi ini sehingga dirinya menjadi celaka, jadi malang lah. Ya, ada je. Ini dimaksudkan dengan menjual diri tadi ini, kan? Ya Allah, berilah kami taufik untuk melakukan amal ketaatan kepadamu dan jauhkanlah kami sehingga diri kami terjauh daripada perbuatan-perbuatan melawan perintahmu. Wallahu a'lam tuan. Alhamdulillah kita selesai mengupas hadis yang ke-23 dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada hadis yang ke-24 iaitu larangan berbuat zalim.